Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat kesyukuran itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Baik, baru-baru ni telah ada saya diberitahu, saya ada terlakoh sikit, dia kata. Jadi saya tengah-tengah cek tu, baru saya perasan ada benda yang tidak lengkap saya jelaskan tu. Saya takut tergantung, saya nak putar ke belakang sikit, ke belakang sikit. Nanti bila sampai kepada tempat yang sudah saya ulah tu, saya akan lakoh lah. Iaitu kita ambil daripada mula atas tu sikit tu. Daripada kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, iaitu kata beliau, i'lam anna tariqatal fuqaha'i law kanat 'aina tariqatil fuqara lakana al-faqihu idza balagha darajatal ifta'i wat tadrisi sara musallikan fi 'asrihi walakinnaha tariqun yattaduqqu ala afhamil fuqaha limahabbatihim lid-dunya wa adnasiha hatta sara ahaduhum ka'annahu marbutun min wasdihi bi'uddati hibalin ala adadi mailihi ila syahawati wa dhalika mani'un 'anit tayrani ila at-tarakki fafham. Jadi bila saya cek balik, betul saya ada sekerak jalan. Jadi maksud yang nak disampaikan tu mungkin tergantung lah. Jadi saya tarik ke belakang sikit. Baik, artinya dan ketahui olehmu bahawasanya tarekat fuqaha, saya dah jelaskan yang ni tapi saya ulang balik. Tarekat yang ni cara yang dilalui oleh fuqaha. Siapa fuqaha? Fuqaha ini adalah ahli hukum, iaitu orang-orang yang menceburi dan menguasai bidang ilmu zahir, terutama ilmu fiqh dan sebagainya lah, ilmu syariah lah. Baik, bahawasanya tarekat fuqaha itu bagi orang yang ada ia ain tarekat fuqaha. Di sini perkataan ni ada kesilapan, bukan fuqaha di sini, iaitu fuqara. Tengok teks asal ada fuqara, iaitu orang yang ada ia ain tarekat fuqara ahli sufi. Yakni dengan arti perjalanan ahli fiqh ni bagi orang yang mana perjalanan mereka ni sama dengan perjalanan ahli sufi, yang di sini sebut fuqara. Apa arti fuqara? Fuqara ni salah satu nama di antara nama-nama yang digunakan untuk menjelaskan tentang ahli tasawuf. Orang-orang yang menghayati tasawuf, ada kalanya mereka itu diberi nama fuqara. Apa arti fuqara? Fuqara itu daripada fakir.
Kalau seorang panggil fakir, kalau ramai orang panggil fuqara. Jadi fakir itu orang miskin. Apa dia orang miskin? Ahli tasawuf ni semestinya orang miskin? Tidak juga. Yang dimaksudkan mereka ini sebagai fakir ni, iaitu orang yang mempelajari tasawuf ni, mereka akan mencapai hakikat rasa fakir diri, rasa miskin diri, rasa diri ini tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Kerana selalu yakin, ingat dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dialah yang memiliki segala-galanya, dialah yang maha kuasa, dialah yang menentukan segala-galanya. Jadi kalbu orang yang fakir ni begitu, dia rasa miskin diri kerana yakin dan sedar bahawa semuanya dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Jadi sebab itu ahli tasawuf diberi nama dengan fuqara. Jadi fuqara di sini ni adalah nama lain bagi ahli sufi. Tapi jangan guna istilah ni dalam kitab fiqh. Kitab fiqh fuqara tu orang yang berhak dapat harta zakat. Itu lain istilah. Jadi fuqara di sini istilah kepada ahli tasawuf, orang yang miskin qalbu dia sekalipun dia kaya. Jadi kata Syekh ni, sekiranya perjalanan ahli fiqh ni sama dengan perjalanan ahli fuqara ni, ahli tasawuf ni. Maksudnya ahli fiqh dalam masa yang sama dia menghayati tasawuf juga. Dia bukan sekadar ilmu fiqh zahir saja, bukan ilmu syariat saja. Nescaya adalah orang fuqaha itu, mereka ni apabila sampai ia kepada darjat memberi fatwa, apabila tahap keilmuan ahli fiqh ni, ahli syariah ni sampai ke tahap mereka ni boleh beri fatwa dah. Maksudnya boleh jadi qadi lah. Qadi dengan makna qadi sungguh lah, yakni mufti. Qadi lah, mufti, orang yang dapat memberikan fatwa hukum, orang yang keilmuan dia tu sudah sampai ke tahap mampu untuk memfatwakan, berfatwa secara kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni. Jadi mufti yang tarah macam ni memang tak ramai lah. Yalah, kita ada jabatan rasmi mufti dan sebagainya, alim kan, tak alim. Tapi yang dimaksudkan sampai darjah fatwa ni, penguasaan ilmu dia tu sehingga dengannya dia boleh berfatwa sendiri. Itu dinamakan mufti, yang sampai ke darjah fatwa ni. Maksudnya sangat alim lah kau darjah. Dan akan darjat memberi tadris, atau dia sampai ke darjat dia boleh ajar orang pula, boleh memberi pengajaran kepada orang lain, beri ilmu kepada orang lain. Jadi sekiranya mereka ni fuqaha ni, ahli syariah ni, ahli fiqh ni, dalam masa yang sama dia menjadi ahli menghayati ilmu tasawuf juga, dan keilmuan dia ni dari segi fiqhnya tu, dari segi syariahnya sampai ke tahap yang tinggi sehingga boleh beri fatwa ke orang, ataupun boleh ajar orang lain, jadi guru. Yang ni sampai ia kepada martabat mengajarkan manusia. Baik, sampai ke darjah tu lah. Jadi ia orang yang menunjukkan jalan tarekat ahli sufi. Dia akan jadi guru ahli sufi juga. Maksudnya dia dalam masa yang sama dia seorang faqih, dia sebagai seorang ahli hukum, ahli syariah, tapi dia juga dalam masa yang sama dia akan jadi guru ahli sufi juga. Jadi dua-dua sekali. Ilmu zahir, ilmu syariah dia boleh ajar, dalam masa yang sama ilmu tasawuf pun dia boleh bimbing. Ini dia. Sekiranya ahli-ahli fiqh tu, ahli-ahli syariah tu dalam masa yang sama dia menghayati juga ilmu tasawuf ni. Dia akan jadi guru dalam dua perkara, ilmu zahir syariahnya, demikian juga ilmu tasawufnya. Dan ulama-ulama kita dulu dari jadi ni, ulama-ulama kita, tengok ulama-ulama Terengganu dulu, cuba perhati sesa. Tok Bulaman ni, Tok Syekh Duyung, Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah, Syarif Baghdadi dulu lagi, Tok Kupalu, dan ramai lagi ni yang kita dengar nama-nama dia ni. Mereka ni bukan saja sebagai orang yang boleh mengajarkan ilmu tasawuf sebagai guru dan bimbing, tapi dia juga alim dalam masalah fiqhnya. Alim tahu tentang masalah ilmu syariah zahirnya. Itu ulama-ulama kita dulu. Dan bukan Terengganu saja, negeri-negeri lain di Malaysia pun ramai hak jenis gini ni di Nusantara kita ni. Mereka alim dalam dua ilmu, cuma learningnya ramai orang yang mengaji fiqh tu tak ambuh mengaji tasawuf, ataupun
Mak anggap tasawuf tu ilmu tak penting. Hak teruk lagi ilmu tasawuf ni ilmu sesat. Sampai begitu hari ni. Ilmu sesat, ilmu yang menyeleweng dan macam-macam lagi. Itu lagi teruklah hari ni kita dengar hari ni. Kalau dia tak mau mengaji saja boleh tahan tu. Ya aku adanya ilmu tasawuf dan kebenarannya tu ni dah. Dia sepelek terbalik tu. Disesatkan. Dan macam-macam lagi lah kita dengar hari ni. Baik. Kemudian dia terbaik. Sangat halus lah. Jadi perkataan ini menyebabkan ada benda yang kita kurang faham sikit. Sebenarnya bukan faham, ada perkataan yang tertinggal. Kalau saya tengok teks Arab dia tu ada perkataan tetapi. Kita tambah sutir molek sini. Tetapi sangat halus bicaranya. Cuma dia kata tadi sekiranya alim ulama fiqh ni dan masa sama dia mengajar tasawuf, sampai tahap ilmu dia tinggi dalam fiqh, dia juga akan jadi guru dalam ilmu tasawuf. Tetapi kata Syekh ni, tetapi sangat halus bicaranya. Ilmu tasawuf ni kata Syekh Abdul Wahab ni, walau bagaimanapun ilmu tasawuf ni ilmu yang sangat halus. Perbicaraan dia, maksud halus tu maksud mendalam dan romek sikit bahasa dia tu. Lagi dalam, halus, dalam, itu ciri ilmu tasawuf. Susah faham orang fuqaha itu. Yang mana ahli-ahli fiqh ni, ahli-ahli syariat zahir ni, sebahagian mereka tu payah nak faham ilmu ni. Sebab apa? Apa yang menghalangnya tu jadi faham. Ni Syekh Abdul Wahab Kabar ni. Susah faham orang fuqaha itu. Sebab apa yang menghalang segolongan, bukan semua, segolongan ahli fiqh ni, ahli syariat ni nak faham ilmu tasawuf yang disebut sebagai sangat halus bicaranya tu dan sangat dalam huraian dia tu. Payah nak faham tu. Ni sebab ni. Sebab yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Wahab ni, kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia. Puncanya kalau mereka tak menghayati tasawuf, kalbu mereka ni ghalibnya, saya tak kata semuanya, tidak kata semuanya, ghalibnya banyak cenderung kepada urusan-urusan keduniaan. Tu tak tengok lagi. Kadang kalau tidak mengaji tasawuf dan menghayati, jadi kadang-kadang timbul takaburnya, timbul uncupnya, duk pelekeh ke orangnya, pandang orang yang sebedak betunya. Dia timbul lagi. Kadang-kadang dia mari gila duniawi, gila pakak, gila nama, gila kedudukan, macam-macam timbul lagi. Kadang-kadang habuang-habuang keduniaan tu. Sebab itu bila sebut mari tengok, saya kena berjelas sikit nak gambar hari ni, pedomang hari ni. Alim ulama ni kalau dihinggapi penyakit cenderung ke dunia ni, manusia ni alim ke tak alim, dunia tu tak nak pisah, tak nak lagi sebab keperluan hidup. Dia orang alim ke, dia bukan alim ke, dunia itu tak boleh nak pisah sebab itu keperluan hidup. Bukan hak makan nasinya, bukan orang jahil saja, orang alim pun makan nasi. Dia pun makan juga. Kalau nak pergi ke mana-mana, bukan orang lain je kena naik kereta, dia pun kena naik kereta juga. Sama je bab ni. Cuma apabila keduniaan tu letak depan, keperluan tu keperluan lah. Tapi apabila seorang alim tu, alim ulama ni meletakkan keduniaan depan, letak keutamaan, penuh dengan keinginan, penuh dengan ketamakan, dia seorang alim, penuh dengan kemahuannya, tak depan. Itu keutamaan dia, itu tumpuan dia. Kalau sekiranya orang alim macam ni, dia kemungkinan besar dia lebih cenderung untuk jadi seorang alim yang su. Dia lebih cenderung untuk jadi orang yang alim yang su. Apa alim yang su tu? Su bahasa kita buruk. Kalau bahasa kasar jahat lah, tapi jahat tu kasar sikit bunyi. Sekiranya orang alim ni dia ada kecenderungan tinggi meletakkan dunia depan, kebarangkalian dan kecenderungan untuk jadi itu tu tinggi. Sebab tu dalam petua ulama tasawuf, petua ulama tasawuf, kalau orang alim tu kecenderungan ada keduniaan tu tinggi, dah lewat pedoman untuk kita ambil pedoman untuk menghayati agama, dah lewat pedoman. Dah lewat pedoman. Dengar maklumat boleh,
Tapi nak buat pedoman untuk menghayati agama dengan baik, itu bukan tepat dia. Ikut pedoman tasawuf lah. Apatah lagi nak diharapkan membela agama, jangan harap. Jangan harap yang seperti itu akan membela agamanya. Yang dibela kepentingan diri. Ini pedoman ulama tasawuf. Orang nak pakai lah, tak mau pakai sudahlah. Cuma kita kabur je. Itu pedoman ulama tasawuf. Kadang-kadang kita dengar hari ni fenomena, kadang kita takut kalau dengar, na'udzubillah. Setengah tu kadang-kadang minta buang yang tinggi-tinggi, beri sikit-sikit tak mau mari. Kadang-kadang beri tak sikit dah, banyak daripada orang kau, tapi tak ikut kehendak tu, tak mari setara. Sibuklah itulah, bila beri tinggi, tak ada sibuk lalu, boleh lalu. Allahu Akbar. Macam-macam kita dengar hari ni. Sekiranya fenomena ni berlaku dalam keilmuan Islam, itu alamat sakit. Alamat sakit. Kalau panduan tasawuf kau dah lewat pedoman untuk menghayati agama, bukan tepat jadi pedoman. Kita dengar kadang-kadang orang lambat bagi habuang sikit, dok mengamuk. Lambat bagi sikit, macam-macam lah. Jadi macam saya kata tadilah, hal-hal yang berkait dengan keduniaan itu keperluan manusia. Semua orang perlu, alim perlu, tak alim pun perlu. Tapi kalau betul tok depan, tok jadi keutamaan, itu bukan dia. Bukan perjalanan kesarjanaan Islam. Dalam ilmu Islam, keilmuan Islam ni, kalau itu alim ulama tok depan, memang punah jana. Memang punah jana. Dan tidak salah, orang alim pun ada orang kaya. Allah Ta'ala beri rezeki dia, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, kaya, tak ada masalah apa. Biasa je berlaku. Alim ulama kita, tok guru kita dulu kaya, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, nak kata apa? Tapi yang dikatakan buruk ni, bila keduniaan tu jadi keutamaan dia, jadi perkiraan utama dia, alim ulama ni akan merosakkan. Kalau pedoman tasawuf tak boleh pakai. Kita nak pakai pun tak boleh, nak harap ke dia pun untuk membina agama pun tak boleh, nak harap mana. Tu bagi orang nak pakai lah, tak mau pakai sudahlah. Tu nak kabur. Baik. Kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia dan bagi kecemaran dunia itu. Kecemaran dunia ni apa benda? Iaitu dunia-dunia yang diperolehi secara yang tidak baik. Itu kecemaran dunia. Atau dunia yang digunakan dengan penggunaan yang salah. Itu disebut pencemaran dunia. Dunia ni haruh-haruh lah. Tapi kadang-kadang diperolehi cara tak molek, maka jadi kotor benda tu. Ataupun dibelanjakan dengan cara yang salah, jadi kotor benda tu. Itu pencemaran. Hingga jadi faham seseorang daripada seseorang mereka itu seolah-olah terikat daripada tengah dadanya. Jadi fuqaha ni, orang yang alim ni, yang faqih ni, yang alim syariah ni, sekiranya kecenderungan hatinya tinggi terhadap perkara keduniaan melebihi hak lain, hak tu jadi keutamaan dia, itu yang menguasai kalbu dia, kefahaman dia ni seumpama terikat. Maksudnya tidak berfungsi dengan baik. Sebab tu dia akan payah nak faham ilmu tasawuf. Dia akan terikat kefahaman dia sehingga tak dapat memahami ilmu tasawuf dengan baik. Itu dia, kata Syekh Abdul Wahab. Dengan beberapa bilangan tali, yang ini dia umpamakan seolahnya kalbu dia ni tempat alat untuk dia faham ilmu ni terikat dengan banyak tali. Tengok banyak mana, kodor mana banyak tali tu, tengok kata. Atas sekira-kira bilangan cenderung hati mereka itu kepada syahwat dunia. Tengok tebal mana kecenderungan hatinya terhadap kemahuan duniawi dia. Maksudnya kalau tebal, banyaklah tali duk mengikat tu. Jadi ibarat kalau semakin tebal lah kecenderungan kemahuan kalbu kita ni kepada syahwat, keinginan keduniaan tu, maka banyaklah tali mengikat. Maka kau dah nak bergerak lah. Nisbah kepada fungsi kau dah nak berfungsi mana lah. Jadi bergantung kepada tebal nipih kemahuan, kecenderungan, nafsu, keinginan keduniaan tu.
Dan adalah yang demikian itu menegahkan ia daripada naik terbang kepada martabat yang tinggi. Inilah yang akan menghalang alim ulama ni daripada meningkat kerohanian dia kepada tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Yang dapat memfaham akan ilmu tarekat ahli sufi, yang mana kalau dia dapat meningkat kesucian jiwa dia tu ke suatu tingkatan, dia akan faham ilmu tasawuf tu. Tapi malangnya disebabkan kerana faktor tadi tu, terikat qalbu dia tu tak berfungsi dengan baik, maka banyaklah ilmu-ilmu tasawuf tak dapat dipahami dengan baik. Maka di sinilah timbul pula masalah banyak alim ulama kita menyalahkan tasawuf. Yang saya tengok, yang saya perhati, hak duk menyalah ilmu tasawuf ni, kalau kita tengok malam-malam, hak dia faham dengan yang difaham oleh ulama tasawuf tu lain. Orang maksud dia lain, dia faham dia lain. Kau dia kata salah lah. Jadi kalau dia kata salah menurut apa yang dia faham tu, memang salah sungguhlah menurut fahaman tu. Tapi yang dikendaki oleh ulama tasawuf bukan gitu. Tu nak kau contoh. Hari ni saya perhati kebanyakan orang menyalahkan tasawuf ni, kepahaman dia terhadap perkara tu tidak menepati seperti yang dikendaki oleh orang-orang yang alim dalam bidang tu. Banyaklah timbul, sehingga orang-orang yang sampai ke darjah yang tinggi dalam kaji, yang profesor lah, yang kaji tentang jalan sesat ni, banyak lagi faktor-faktor benda ni. Pernah sekali dalam seminar dulu, ada seorang profesor tu, dia cuba menjelaskan tentang suatu ajaran yang dianggap sesat, iaitu ajaran tasawuf yang disebut pada dia tasawuf batini, kebatinan. Memanglah kalau kita pun bila sebut ilmu kebatinan, kita pun akan kata sesat. Tapi contoh yang dia beri tu tak kena. Dia kata antara aspek kesesatannya kerana mereka ni pegang kepada konsep tajalli. Tajalli. Yang menurut faham dia tu, tajalli ni Tuhan tu menjelma. Bila sebut menjelma kau, bukan pegangan akidah kita lah. Tak ada orang faham Tuhan tu menjelma. Menjelma maksudnya jadi manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Tak ada kefahaman tu dalam tasawuf. Tetapi istilah tajalli ni dipakai dalam ilmu tasawuf dengan makna yang sahih. Jadi dalam seminar tu saya tanya dia, saya kata kalaulah tajalli ni sesat, berarti Al-Quran sesat jugalah, sebab tajalli ni ada dalam Al-Quran. Tak jawab. Sama sudah jawab, tak jawab. Kalau kata tajalli ni sesat, Al-Quran ni sesat juga. Sebab apa? Tajalli ni ulama ambil benda tu dari Al-Quran, daripada firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan bertajalli kepada bukit, ni kisah Nabi Musa. Jadi kalau kita tajalli sesat, berarti ayat ni sesat. Dah kalau gitu macam mana? Tapi pertanyaan saya tu tidak dijawab sampai sudah. Jadi masalahnya dia tidak memahami seperti yang dipahami oleh ahli tasawuf. Kau mula dia menyesatkan, sesat itulah sesat ni. Ni punca ni lah. Syekh Abdul Wahab kata ni tidak dapat memahami kehalusan ilmu tasawuf. Puncanya Allah tadilah saya mau katalah punca tu kita tak tahu hati perut orang. Tapi Syekh Abdul Wahab kata fenomena ni, inilah punca dia. Dan kita tak tahu, bukan jenis kita mengaji ilmu ni bukan nak tahu apa orang, itu orang punya cerita lah. Itu Syekh Abdul Wahab cerita punca dia kena punca ni, kerana qalbu yang banyak cenderung kepada hal-hal keduniaan. Wallahu a'lam, kita tak tahu siapa dia benda ni. Itu sebab yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syarani. Inilah perceraian, yakni perbezaan antara mazhab fuqaha dan antara mazhab ahli sufi. Ni pak beza dia. Pak beza je. Ahli fiqh kalau dia tak mengaji tasawuf, tak menghayati tasawuf, dia tak payah nak faham ilmu tasawuf. Bahkan kalau dia faham pun mungkin kefahaman yang tidak menepati, lalu dia akan menyalahkan. Dan macam-macam lagi lah istilah-istilah lain, perkara-perkara lain lagi. Baik, kerana ilmu syariat ahli fuqaha itu, sebab apa? Sebab ilmu syariat ahli fiqh ni dimisalkan seperti kulitnya. Syekh Abdul Samad buat bandingan, ilmu syariat ni
macam kulitnya, buahnya tu kulit. Tapi jangan salah pakai. Orang kita ada juga dia salah bawa. Perkaranya tak salah, tapi cara dia bawa tu salah. Ulama tasawuf memang mengumpamakan ilmu syariah zahir ni macam kulit buahnya tu. Tapi kita ni guna cara salah. Kita perendahkan ilmu syariah, ilmu kulit je. Tu salah pakai. Ulama tasawuf guna tamsilan ni bukan nak memperendahkan ilmu syariat. Tapi orang kita ni kadang-kadang, wah ilmu kulit je, syariat je. Salah dari segi pemakaian, bukan salah dari tamsilan. Tamsilan tu betul. Ulama tasawuf membandingkan ilmu zahir syariat sebagai kulit ini, nak khabar dia adalah ilmu yang aspek zahir dia tu. Ilmu yang dilihat dari aspek zahirnya. Kalau kita tengok buahnya, memang kita tengok kulit dulu, kalau kita nampak tu, itu ilmu syariat. Bukan nak merendah-rendahkan dia. Kita kena faham molek situ sikit. Jadi orang kita pakai ni, dia guna cara dakwah bersihat seperti kulitnya. Dan ilmu tarekat ahli sufi, ilmu tarekat pula, seperti isinya tu duduk dalam apa? Tarekat ni perjalanan kalbu. Amalan zahir itu dinamakan syariat lah. Hak batin, gerak batin manusia ni, peningkatan kesucian dia, tingkatan keyakinan dia, tahapan makrifat dia, maqam-maqam Qur'aniyah dia tu, tu gerakkan dalam mereka tu, kalbu mereka tu. Itu katanya macam isi buahnya. Isi dah kita nampak buahnya isi. Nampaklah kalau kita belah dah. Dah belah. Masa tahi dia buah tu memang dah nampak dia duduk dalam. Seperti isinya itu. Dan ilmu hakikat pula. Tarekat tu isi dalam tu. Ilmu hakikat pula, hakikat ahli sufi itu seperti santangnya. Dia seumpamakan macam santang. Maksudnya kena peroh tu baru dia tubik. Baru tubik hakikat tu. Di sebalik tarekat tu, menempuh perjalanan tarekat tu, baru dia keluar ilmu hakikatnya tu. Dia umpamakan macam santang lah. Atau minyaknya tu, kita kena tanuk dulu, barulah dia pecah minyak, tubik minyak tu. Itu tamsilan yang dibuat oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Ni dalam kitab ni lah. Baik, dan lagi kata Syekhul Islam Zakaria, yakni Syekhul Islam Zakaria ni Zakaria Al-Ansari, di dalam syarah Ibn Raslan, yakni dalam kitab Hikam Ibn Raslan. Sebenarnya kitab hikam dalam dunia Islam ni banyak. Hikam Ibn Atta tu suhu lah. Dia ada hikam-hikam lain lagi, hikam Abi Madian, hikam Ibn Raslan, hikam Ja'far As-Sadiq, dan ada beberapa hikam lagi. Banyak. Cuma suhunya hikam Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari. Tu suhu lah. Jadi sekarang di dalam syarah Ibn Raslan yang bernama Fathur Rahman. Fathur Rahman. Saya mengaji kitab ni masa kecil dulu. Ayah saya rajin bawa pergi mengaji kat Surau Tanjung dulu dengan almarhum Tok Guru Haji Wan Wahab. Kita mengaji kitab ni masa kecil. Hidup ajar kitab ni masa tu. Dan kita dengar, kita faham. Boleh faham. Baik, apa dia kata? Musilat as-salasatu bil juzah, fasyari'atu kal qashri zahiri, wat tariqatu kal lubbi, wal haqiqatu kad duhni. Ini kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Artinya, dan dimisalkan oleh ulama akan ilmu yang tiga tu. Ilmu tiga tu ilmu apa? Ilmu akidah Suluddin, ilmu fiqh syariat, ilmu tasawuf hakikat. Jadi ilmu Suluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, itu tiga ilmu serangkai. Dan inilah paksi ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak tahu mazhab ahli sunnah wal jamaah, salah satunya kita nak ukur secara mudah, ilmu dia tu tiga paksi besar dia.
Ada ilmu fiqh dengan segala cabang dia tu, tentang undang-undang dengan hukum, hakam, ibadah, munakahat, tu cabang dia belaka. Ada ilmu akidah yang berkaitan dengan keyakinan tentang Tuhan, tentang perkara gaib, tentang sam'iyat, tentang kenabian dan macam-macam. Dan ada ilmu tasawuf yang membicarakan tentang penyucian kalbu manusia ni. Ilmu Ahlussunnah pasti dia 3 ni. Tapi hak nombor 3 tu, ada setengah aliran pemikiran kita ni tak apa nak terima. Kalau dalam aliran pemikiran Salafi Wahabi, tasawuf ni dia anggap musuh lah. Musuh. Dan disesatkanlah itulah inilah macam-macam lagi. Saya ada kawan seorang yang pernah mengaji ikut aliran Salafi Wahabi ni. Hari ni saya sebut nama tu. Saya jarang sebut dulu. Kita tak sebut nama hari ni, tak apalah, orang biasa sebut sama dah. Salafi Wahabi. Jadi biasa dah. Jadi kita sebut jelah. Dulu kita tak sebut mana nama ni, kita apa cerita je. Tapi oleh kerana kita dengar banyak orang sebut ini, kita sebut jelah. Jadi saya ada kawan seorang yang pernah ikut jalur Salafi Wahabi pengajian dia ni, dan dia kata memang sangat mempengaruhi. Sebab tu orang kita, saya minta maaf lah kalau terkena kepada pihak-pihak tertentu. Saya pergi ke Negeri Sembilan ni, cerita lain sikit dulu. Dia maaf, bukan ada cerita lain nak bawa pada cerita ni. Saya pergi ke ada satu mesyuarat saya di Negeri Sembilan tu, saya jumpa dengan anak salah seorang ulama Madinah yang terkenal, Syekh Muhammad Awwamah. Anak dia saya jumpa. Syekh Muhammad Awwamah ni antara ulama suhur di Madinah lah. Jadi anak dia tu, saya jumpa dia di dalam di satu hotel di dalam ketika saya mesyuarat tu. Jadi apa dia kata saya? Dia kata, silapmu, dia kata, mu hantar anak-anakmu ngaji tempat aku. Lek pula. Silapmu ni, mu hantar anak-anakmu tu ngaji tempat aku. Mana? Madinah. Silapmu hantar anak-anakmu. Kami sini dah hantar anak. Kami sendiri dah hantar. Mu mari hantar sini pula dah kata. Pelik. Terdengar pelik dah. Kerana pula gitu. Kita rasa bangga pergi ngaji. Orang ngaji sini Mekah Madinah dah kalah tempat uduk. Tapi orang di beri pandangan kita lain. Silapmu atau anakmu ngaji sini. Kami dah atau kami atau lain. Pelik. Tapi adalah maksud yang nak sampaikan tu. Dan hari ni jadi kenyataan lah. Hari ni jadi kenyataan. Kalau ada orang nak marah kenyataan saya, marah lah, tak apa. Hari ni kita rasa nak terang-terang je lah. Malah tutup-tutup dah. Silap so. Macam mana? Baik, saya nak cerita kawan saya ni yang pernah ikut perjalanan tu. Dia kata memang sangat mempengaruhi. Dia kata pelajar-pelajar kita ni pergi ngaji sana, hampir dekat-dekat 100% lah yang akan termakan dengan cara tu. Maksudnya manhaj Salafi Wahabi lah, maksud saya tu. Kerana logiknya tinggi. Dia kata memang mula-mula memang termakan. Kalau tidak, kerana dia rujuk balik kepada ulama-ulama di pondok ni, dia rujuk balik, bincang balik. Kalau tidak kerana tu, dia tak nampak kata. Tapi dia ni Allah Ta'ala buka dia, dia bincang balik dengan alim ulama ni, baru nampak kat mana masalah-masalah tu. Maksudnya rumit, sulit. Orang ramai ni dah nak cang dengan mudah. Dan kita pun pernah dengar. Tapi nak kata mungkin kasar sikit, dan biar waktu spare dulu. Jangan sebut lagi lah. Tak apa. Tapi nak kabarnya, susah rumit nak kesam kat mana masalah tu timbul. Kat mana masalah tu timbul. Baik. Jadi dia kata apa? Nak kata kait sini je. Malah ni kita buaya sikit, tak apa dah malah ni dah. Dia kata musuh mereka ni yang dimusuhi oleh gerakan ini, Salafi Wahabi ni, dia kata bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Sufi. Musuh dia, musuh utama dia tasawuf, Sufi. Kita pun nak bagaimana boleh jadi gini.
Musuh utama gerakan ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Sufi dia tu. Wallahu a'lam. Ujung-ujung dunia akhir zaman ni begitulah. Dan kita dah heranlah Nabi sebut tu. Ilmu antara dihuraikan oleh alim ulama. Ilmu ni antara ilmu awal yang akan dicabut, ditarik dari umat ni. Ilmu awal. Ubadah bin Someh kata, kamu nak tahu ilmu yang disebut dalam hadis Nabi Allah Taala yang mengakar ilmu ni, ilmu benda al-khusyuk kata. Ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk, ilmu apa dia? Ilmu ni, ilmu tasawuf. Dan kita akan jumpai di akhir zaman fenomena-fenomena ada fenomenanya, ada alim ulama, ada penampilan Islam yang baik, tapi kalbunya sakit, kalbunya rosak. Rosak kalbunya. Penampilannya bagus, percakapannya bagus, Qurannya, hadisnya, tapi kalbunya sakit. Akan timbul fenomena ni di akhir zaman. Melarat banyak sikit. Dia pernah dengar sebelum ni, dalam pernah dengar dia kata syariah ni tanpa tasawuf tak jadi. Sama juga tasawuf tanpa syariah tak jadi. Jadi mana kita perlu satu sama lain. Jadi masa sekarang ni tak cerita pasal tasawuf. Lepas tu orang balik Indo kata tak mau pakai tu, dia nak tasawuf. Sedangkan sebelum kita kata dia ni nak satu sama lain. Saya cerita tentang tasawuf ni sebab saya mengajar kitab tasawuf, bukan berarti tidak pentingnya syariat. Lainlah saya mengajar kitab fiqh. Sekarang ni kitab kita mengajar ni kitab tasawuf. Kena cakaplah tasawuf. Tapi tasawuf dah ajar kita pegang tasawuf saja. Kena pegang akidah, pegang syariat. Cuma saya ni tak mengajar ilmu tu sini. Kena faham tu. Jangan keliru bab tu. Takkanlah saya mengajar kitab ni nak mengajar bab wudu pula, bab sembahyang. Kitab ni kitab tasawuf. Ini juga sebab saya dituduh oleh orang sebagai mengajar kitab tasawuf saja. Saya kata masa saya mengajar kitab tasawuf, mengajar kitab tasawuf lah, takkanlah nak cakap benda lain pula. Allah kakak, kita kata. Baiklah saya mengajar kitab Matlab Badrain atau mengajar kitab lain. Masa tu mengajar cakaplah fiqh pula. Kebetulan masa kita mengajar tu kitab tasawuf. Jadi nak kabarnya bahawa tasawuf ni dia tidak terpisah dan sudah disebut sebelum ini. Itu kalam Imam Malik dan kalam Imam Ghazali pun serupa bahawa tasawuf, sebab tu saya kata tadi, ilmu Ahlus Sunnah ni 3 serangkai: akidah, fiqh dan tasawuf. Itu betul. Kita tak perlu, kita tidak menafikan keperluan. Ya, betul. Bukan bahkan perlu, bahkan sangat perlu. Akidahnya, fiqhnya sangat perlu. Kalau ada tasawuf saja, siapa yang bertasawuf, kata ulama tasawuf disebut dalam kitab ni pun disebut juga, man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Siapa bertasawuf tapi tidak berfiqh. Maksudnya dia ambil tasawuf hakikat yang batin ni tapi tidak mengambil syariat yang zahir, tazandaqa, dia jadi zindik. Zindik. Nak katanya tasawuf tidak terpisah daripada fiqhnya. Cuma tadilah gurau aja nak katanya sekarang saya, sebab saya kebetulan saya jawab tu sebenarnya ada isu-isu timbul. Dia kata kita duk cara tasawuf saja. Saya kata dan nak cara benda lain guna kita mengajar kitab tasawuf sini. Lainlah kita mengajar kitab fiqh. Dia nak suruh kita 3 sekali mengajar. Macam ayat ni separuh pula, ayat ni separuh jadi ronjong. Surat gitu. Mana boleh. Setiap ilmu tu dia ada medan dia, dia ada wadah dia. Pada waktu mengajar usul din, jadi usul din lah. Tidak akan bawa ke lain kecuali penceramah-penceramah kita. Hak tu dia buat rojong lah. Sekali lagi usuluddin, sekali lagi fiqh, sekali lagi benda tu rojong. Tu penceramah. Pengkuliah tidak akan macam tu. Dia akan ngajar apa yang terikat dengan kitab dia. Itu pengkuliah. Saja kurang tu dah. Jadi kerana sudah masa yang waktu insya kita bertisahkan ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.